Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Dr. Azina binti Abdul Aziz, pensyarah UKM untuk subjek kajian tindakan dalam pendidikan sesi kohort kedua untuk dipelai UKM. Saya adalah wakil kumpulan 2 ingin bentangkan topik yang telah kami pilih untuk subjek sejarah, iaitu teknik magic dalam meningkatkan kefahaman murid. 4 cerita tamadun dunia. Murid tingkatan 1 SMK Sultan Ahmad Shah. Kami memfokuskan subjek sejarah sebabkan kebanyakan ahli kami terlibat dalam bidang sejarah, juga berminat untuk lebih mengetahui tentang kajian tindakan untuk subjek sejarah, dan kami memilih pelajar tingkatan 1 di SMK Sultan Ahmad Shah yang bertempat di Kementerian Highland Pahang. Dan kategori pelajar ini adalah kelas kedua, kategori sederhana lah. Sekian, terima kasih. Saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 2 untuk tugasan berkumpulan untuk subjek kajian tindakan dalam pendidikan, iaitu bermula dengan Siti Nasuha, nombor matrik P128868. Yang kedua adalah Muhammad Iqbal, nombor matrik P128866. Yang ketiga adalah Nur Nailah, nombor matrik P129028. Yang keempat, Nur Diana Adira, nombor matrik P128209. Saya, Dina Akilah, nombor matrik P128855. Dan yang terakhir, Nabila, nombor matrik P128564. Sekian saja, saya bersambung kepada sahabat saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk refleksi pengajaran kami ialah yang pertama, murid sukar mengingati fakta terutama tarikh peristiwa dan kronologi. Hal ini kerana mereka tidak tahu teknik yang betul untuk mengingati fakta sejarah dan kronologi. Kedua, murid tidak faham soalan dan malu untuk bertanya kepada guru tentang sesuatu topik. Mereka ini kebanyakannya tidak yakin dan kurang bersedia untuk mempelajari sesuatu topik. Ketiga, waktu pembelajaran yang tidak sesuai menyebabkan murid mengantuk. Kebanyakan yang kita tahu, subjek sejarah ini sesuai untuk diletakkan pada waktu pagi. Jika subjek itu melibatkan membaca, jadi dan diletakkan selepas waktu tengah hari, hal ini akan menyebabkan murid-murid mengantuk dan menyebabkan mereka tidak fokus di dalam kelas. Keempat, buku teks yang tebal dan berat menyebabkan murid kerap tidak membawa buku teks. Sesetengah murid sanggup untuk meninggalkan buku teks mereka di sekolah, dan kadang-kala menyebabkan mereka tidak menyiapkan kerja sekolah mereka. Sesetengah murid juga memilih untuk meninggalkan buku teks mereka dan meminjam kepada murid kelas yang lain. Baiklah, seterusnya untuk fokus kajian, kami akan menggunakan teknik magic untuk meningkatkan kemahiran mengingati fakta. Bagaimana teknik magic ini dilakukan? Contohnya, kami akan menyuruh murid-murid terlebih dahulu membaca dahulu isi-isi penting seperti tarikh atau tarikh peristiwa, tempat kejadian, contohnya tempat kejadian tamadun itu, bagaimana tamadun itu boleh diwujudkan. Kemudian setelah mereka tahu isi-isi penting kewujudan tamadun tersebut, kami akan suruh mereka untuk lukis apa-apa yang berkaitan dengan tamadun itu yang menunjukkan macam contohnya macam simbol atau ikon tamadun tersebut. Kami juga memberikan murid-murid supaya melukis sesuatu yang mudah dan simple,
ringkas supaya dapat mereka faham dan ingat tamadun tersebut. Kedua, melalui grafi atau lukisan yang akan diberikan, murid-murid akan mendapat gambaran awal tentang kewujudan tamadun tanpa terlalu bergantung kepada buku teks. Jika mereka terlalu bergantung kepada buku teks, hal ini akan menyebabkan mereka menjadi malas untuk mengingati sesuatu fakta. Ketiga, murid akan dapat menghubungkaitkan kepada ciri-ciri tamadun dengan gambaran atau grafik yang telah diberikan. Okey, jadi saya akan membentangkan berkenaan dengan objektif kajian. Okey, jadi untuk objektif yang kami tetapkan dalam kajian kami, yang pertama adalah meningkatkan kemahiran mengingati dan memahami fakta sejarah. Okey, so untuk objektif yang pertama ni, bertujuan kami untuk melakukan kajian ini adalah untuk bagi meningkatkan kemahiran mereka. Kerana apa? Kerana mengikut pemerhatian kami, di sekolah Malaysia ni, di sekolah di Malaysia ini, subjek sejarah merupakan subjek yang agak susah untuk pelajar skor. Dan subjek sejarah ini juga adalah merupakan subjek yang wajib lulus. Jadi untuk objektif pertama ni kami buat adalah untuk meningkatkan kemahiran mengingati dan memahami fakta sejarah, bagi membantu pelajar untuk menguasai subjek sejarah. So yang keduanya adalah untuk mengenal pasti kelemahan murid dalam menguasai subjek sejarah. Jadi dalam kajian kami ni, kami mengenal pasti terlebih dahulu kelemahan murid dalam menguasai subjek sejarah. Lepas tu baru kami tahu bagaimana untuk menggunakan kaedah dalam meningkatkan kemahiran mereka dalam menguasai subjek sejarah. So yang ketiganya adalah memperkenalkan kaedah gambaran bagi mengukuhkan pemahaman murid. Jadi kajian tindakan kami ini adalah menggunakan kaedah gambaran sebagaimana akan diterangkan lebih terperinci dalam intensif. Jadi objektif yang ketiga adalah memperkenalkan kaedah gambaran bagi mengukuhkan pemahaman murid. Okay, so seterusnya adalah berkenaan dengan persoalan kajian. Persoalan kajian ini adalah persoalan yang kami hendak ukur dalam kajian kami. Yang pertama adalah kami ingin menjawab persoalan sejauh mana 20 orang murid tingkatan 1 ni dapat menguasai kaedah gambaran. Sebagaimana kaedah yang kami lakukan dalam kajian ni, jika kami mahu melihat sejauh mana pelajar ini dapat menguasai kaedah ini. So yang keduanya adalah persoalan sejauh mana kaedah gambaran, kaedah yang kami lakukan ini dapat membantu murid menguasai ciri-ciri tamadun. Dan yang ketiganya adalah sejauh mana 20 orang murid ini dapat mengukuhkan pemahaman terhadap ciri-ciri tamadun. Itu saja. Seterusnya, bagi kumpulan sasaran, kumpulan kami memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad Shah di Cameron Highland, Pahang. Kami mensasarkan seramai 20 orang murid tingkatan 1 yang berada pada tahap pertengahan, murid yang malu untuk bertanya soalan, murid yang mendapat markah yang rendah dalam subjek sejarah dan juga murid yang kurang berminat dengan subjek sejarah. Seterusnya, untuk perancangan program intervensi, terdapat 3 kaedah, iaitu yang pertama, murid membaca dahulu isi penting yang ingin dihafal. Kemudian, murid diminta untuk melukis satu gambar yang berkaitan serta pastikan lukisan tersebut ringkas dan mudah difahami. Yang terakhir, murid perlu mengaitkan gambar dengan isi-isi penting. Ini merupakan satu intervensi ataupun langkah teknik magic dalam meningkatkan kefahaman pelajar. Jadi, pelajar dapat menggunakan kaedah ini sewaktu menjawab soalan sekaligus dapat menarik minat murid dalam mempelajari subjek sejarah.
Assalamualaikum. Seterusnya, saya akan masuk kepada instrumen kajian. Dalam kajian ini, kita akan menggunakan instrumen kajian melalui 3 kaedah, iaitu yang pertama tinjauan awal, yang kedua adalah melalui temu bual, yang ketiga adalah melalui analisis dokumen. Okey, yang pertama adalah melalui tinjauan awal ni kita akan mengenal pasti masalah pembelajaran murid. Seterusnya kita akan mengenal pasti punca murid gagal untuk mengingat sesuatu fakta, untuk mengingat sesuatu tarikh ataupun kronologi peristiwa dalam subjek sejarah. Seterusnya tinjauan awal ni kita akan buat pemerhatian dari segi tingkah laku murid, iaitu dari aspek sikap dan juga tahap kesediaan murid tu dalam ataupun ketika proses PDPC di dalam kelas. Kita tahu sesetengah pelajar dia dah setkan dalam minda diorang bahawasanya subjek sejarah ni adalah subjek yang susah. Jadi bila diorang dah setkan subjek sejarah ni adalah subjek yang susah, mereka akan hilang fokus dan minat terhadap subjek sejarah. Susah untuk mengingat, susah untuk faham dan sebagainya. Okey, yang kedua kita akan gunakan kaedah instrumen temu bual, di mana kita akan pilih 5 ataupun 6 orang daripada 20 orang murid tersebut. Kita akan temu bual ataupun bertanya masalah-masalah yang mereka hadapi dalam subjek sejarah. Okay, seterusnya kita akan jalankan instrumen kajian ni melalui analisis dokumen. Okay, analisis dokumen ni kita akan jalankan ujian kepada murid-murid. Murid-murid ni dikehendaki menjawab soalan. Soalan ni adalah soalan objektif yang mengandungi 10 ke 15 soalan. Soalan ni adalah berkenaan dengan tajuk kajian kita, iaitu ciri-ciri tamadun awal. Jadi melalui ujian ni kita akan jalankan sebelum dan juga selepas kita perkenalkan dan juga kita ajar teknik magic kepada murid-murid. Seterusnya melalui ujian ini kita boleh membuat analisis ataupun perbandingan sama ada teknik magic yang kita ajar atau perkenalkan kepada murid-murid ni adalah berkesan ataupun tidak dalam pembelajaran mereka. Okey, itu sahaja dari saya berkenaan dengan instrumen kajian dalam kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan tentang teori taksonomi Bloom. Teori ini terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama kemahiran berfikir aras rendah dan yang kedua ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya taksonomi Bloom ni telah diperkenalkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Namun, pada tahun 1994, Lauren Anderson telah menambah baik teori taksonomi Bloom ini agar sesuai dengan peredaran zaman. Mengikut pandangan Anderson, 3 aras pertama iaitu yang terendah merupakan lower order thinking, manakala 3 aras yang berikutnya adalah yang tertinggi disebut sebagai higher order thinking. Yang pertama adalah peringkat yang paling rendah, dimulai dengan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan juga mencipta. Yang pertama adalah mengingat. Pengetahuan yang berkait rapat dengan perkara tertentu seperti tokoh, peristiwa dan juga tarikh bersejarah yang perlu diingati. Contohnya adalah seperti menyatakan, terangkan ataupun namakan. Yang kedua adalah memahami. Murid menyatakan idea-idea utama menggunakan ayat mereka sendiri
seperti menterjemah tanpa mengubah makna asalnya, dan untuk memahami sesuatu perkara, proses mengingat adalah diutamakan, seperti pilih, terangkan dan tulis semula. Yang ketiga adalah menerapkan. Aras ini memerlukan murid memahami konsep, teori dan juga hukum untuk menyelesaikan masalah, seperti selesaikan, tunjukkan dan juga susunkan. Yang keempat adalah menganalisis. Aras ini menekankan keupayaan murid untuk mengenal pasti unsur-unsur dan juga struktur. Murid perlu menggunakan proses mental analisis dan pemahaman untuk melihat perkaitan antara komponen seperti bandingkan, buktikan, bezakan, tafsirkan dan juga beri sebab. Yang kelima ialah mengevaluasi ataupun penilaian. Aras ini untuk menguji keupayaan murid menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui, seperti membuat pertimbangan nilai ke atas sesuatu bahan, idea dan juga kaedah untuk memenuhi sesuatu kriteria, seperti bincangkan, nilaikan, beri pendapat, beri justifikasi, pertimbangkan dan juga kritikan. Yang keenam ialah mencipta. Aras ini memerlukan murid mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran untuk menggabungkan elemen-elemen yang telah dipelajari, seperti berupaya untuk mencantumkan, menyusun semula, mengganti, mencipta dan juga mereka bentuk. Sekian, terima kasih.